Okey, baik. Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halia. Okey, tak apalah Halia seorang, tak apa. Kita mengajak juga macam mana pun. Okey, baik. Halia hari ni sihat ke? Sihat nak makan dah? Belum. Tak makan lagi? Pukul berapa ni takkan tak makan lagi? Okey, Halia boleh buka kamera tak? Tak boleh. Tak boleh noh. Tak boleh, tak apalah. Okey, baik, sebelum kita mula belajar, okey, eloklah kita baca doa belajar dulu. Okey, Halia, baca doa Ustaz. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma ftah alaina rahmatika ya arhamar rahimin. Ishrah li sadri wa yassir li amri. Amin ya rabbal alamin. Okey, baik. Terima kasih Halia baca doa. Okey, baik, sebelum kita mula belajar, okey, saya dah tanyalah Halia ni. Okey, Halia tahu tak? Okey, Halia bulan ni bulan apa dalam Islam? Bulan Muharram. Bulan Muharram kan? Okey, baik. Dalam bulan-bulan Islam ni penghulu segala bulan. Halia tahu tak apa? Bulan mana? Tak tahu. Tahu tak? Okey, Halia tak tahu noh. Okey, baik. Penghulu segala bulan dalam bulan-bulan Islam adalah bulan Ramadan. Sebab apa? Okey, baik, dalam bulan Ramadan, pelbagai tawaran lah yang Allah bagi. Tawaran pahala yang banyak. Okey, kita puasa, kita solat tarawih, kita qiyamul lail, kita baca Quran, tadarus, itu semua dijanjikan pahala oleh Allah. Pahala yang berlipat kali ganda berbanding bulan-bulan lain. Okey, baik, itu dalam bulan-bulan Islam. Okey, baik. Saya nak tanya Alia. Okey, kalau hari apa Alia? Okey, baik. Dalam seminggu kita ada 7 hari kan? Okey, dalam seminggu tu ada juga penghulu segala hari. Agak-agak Alia tu hari apa? Hari Jumaat. Hari Jumaat, ya betul. Okey, baik. Dalam hari Jumaat tu, apa ibadah yang penting yang tak ada dalam hari-hari lain? Solat Jumaat. Ya, betul. Solat Jumaat. Okey, baik. Hari ini kita akan sambung belajar tentang solat Jumaat daripada minggu lepas. Okey, minggu lepas kita belajar apa? Minggu lepas kita belajar maksud solat Jumaat dan hukum solat Jumaat kan? Dalil. Okey, minggu ni kita akan belajar tentang syarat wajib solat Jumaat dan syarat sah solat Jumaat. Okey, baik. Sebelum tu kita tengok slide ni. Okey, nampak tak slide yang saya hantar? Nampak ah? Okey, baik. Yang pertama kita masuk tentang topik syarat wajib solat Jumaat. Okey, macam mana syarat wajib solat Jumaat ni? Apa yang Alia faham? Yang pertama saya tanya. Alia? Okey, tak apa. Baik, syarat wajib solat Jumaat ni maksudnya apabila kita ada semua syarat yang diwajibkan solat Jumaat ni, kita wajiblah solat Jumaat. Wajib solat Jumaat ni kita tak boleh tinggal solat Jumaat kalau kita lekat dengan syarat-syarat yang diberikan ni.
Okey, baik. Yang pertama adalah Islam. Okey, baik. Islam. Okey, syarat yang pertama, Alia pernah nampak tak orang yang bukan Islam pergi sembahyang Jumaat? Tak pernah kan? Pernah tak? Tak. Okey, baik. Itu adalah syarat pertama solat Jumaat. Yang pertama adalah Islam. Orang yang bukan Islam tidak diwajibkan untuk solat Jumaat. Okey, yang kedua adalah baligh. Okey, baik. Baligh ni maksud dia apa? Orang cukup umur. Okey, betul. Orang cukup umur. Orang yang cukup umur diwajibkan untuk solat Jumaat. Tapi boleh tak kalau orang yang tak cukup umur, maksudnya orang umur 5 tahun ke 6 tahun ke pergi sembahyang Jumaat? Boleh tak? Boleh. Boleh juga kan? Baik, itu adalah syarat wajib, bukannya syarat sah. Okey, baik. Seterusnya adalah berakal. Okey, berakal ni maksud dia orang tu pemikiran dia waras. Alia pemikiran Alia waras tak? Waras lah kan? Boleh masuk Google Meet ni kira waras lah. Okey. Boleh belajar ni kira waras lah. Berakal lah. Okey, berakal ni maksudnya kalau dia pengsan ke apa tu dia tak berakal lah. Maksudnya dia tak disyaratkan untuk solat Jumaat. Tak diwajibkan. Okey, baik. Poin yang keempat adalah lelaki. Okey, baik. Syarat ni adalah paling jelas. Okey, pernah tengok tak perempuan sembahyang Jumaat? Pernah tak, Lia? Tak. Okey, baik. Saya nak tanya lah. Kalau lah tiba-tiba ni Alia terdetik nak pergi sembahyang Jumaat, boleh tak? Boleh ke? Boleh kot. Kenapa kot tu? Okey, baik, tak apa. Okey, syarat ni dia kata wajib. Okey. Dia jatuh hukum wajib ke atas lelaki sahaja. Okey, betul kan? Tapi kalau perempuan pun nak pergi sembahyang Jumaat, dibolehkan. Tapi pelik lah tiba-tiba perempuan seorang-seorang Alia nak pergi sembahyang Jumaat, pelik lah. Tapi boleh. Maksudnya hukum dia dibolehkan. Tapi tak diwajibkan. Okey, faham kan? Faham. Okey, baik. Poin yang kelima adalah sihat tubuh badan. Okey, sihat tubuh badan ni macam mana nak kata? Okey, poin dia senang saja. Tengok sekarang ni. Okey, zaman-zaman COVID ni, ni poin paling jelas saya nak cakap. Okey, kalaulah tiba-tiba kita ada simptom-simptom yang boleh orang kata kita kena COVID, kita diwajibkan tak pergi sembahyang Jumaat? Tak. Okey, baik. Mudarat kan? Kalau kita rasa kita sakit ke apa, kita duduk kat hospital ke apa ke, mudarat lah. Kalau kita pergi mungkin kita akan bertambah sakit, kita tak diwajibkan untuk solat Jumaat. Okey, baik. Seterusnya adalah bermukim. Okey, bermukim ni macam mana? Faham tak bermukim ni macam mana? Tak. Tak faham kan? Okey, baik. Bermukim ni, okey, kita kena faham ada tiga keadaan kita ni sekarang. Yang pertama adalah bermastautin, bermukim dan musafir. Okey, ada tiga perbezaan. Yang pertama bermastautin. Mastautin ni macam mana? Okey, mastautin ni maksudnya kita tinggal di tempat yang kita duduk sekarang ni dan kita tak ada niat pun nak berpindah. Faham tak? Macam mana tu? Faham tak, Lia? Faham. Baik. Faham lah? Okey, baik. Okey, baik. Beza bermukim dengan bermastautin ni. Bermastautin kita penduduk tetap kawasan tu. Okey, contohnya macam ayah Alia ataupun mak Alia. Ayah Alia lah sebab lelaki. Ayah Alia ni pergi sembahyang Jumaat. Dia wajib sembahyang Jumaat sebab dia bermastautin di tempat yang dia duduk sekarang. Okey, faham tak? Maksudnya Alia duduk tinggal kat mana? Rumah Alia kat mana? Dekat Kampung Lengkuas. Kampung Lengkuas kan? Masjid Lengkuas ada? Masjid Lengkuas? Ada Masjid apa? Masjid Zaitun. Okey, tengok. Itu adalah syarat wajib untuk ayah Alia untuk pergi sembahyang Jumaat sebab dia bermastautin. Tapi mukim ni macam mana pula? Mukim ni contoh dia lah ayah Alia ni tiba-tiba nak kena pergi mana?
PKL lah contohnya. PKL selama seminggu. Dalam seminggu tu mesti ada hari Jumaat. Betul tak? Okey, wajib tak ayah Alia pergi sembahyang Jumaat? PKL. Wajib ke? Wajib juga sebab apa? Dia bermukim. Bermukim ni kalau 3 hari, contohnya lah ayah Alia PKL. Contohnya dia pergi seminggu. Contoh kan? Dia dah niat dah nak pergi seminggu. Okey, dia nak duduk seminggu kat KL. Maksudnya dia wajib juga pergi sembahyang Jumaat. Okey, yang ketiga adalah musafir. Musafir ni macam mana? Musafir ni dalam perjalanan. Maksudnya kita dalam keadaan perjalanan ke mana-mana. Contohnya, okey, ayah Alia nak pergi nak KL jugalah. Tapi nak pergi KL 2 hari saja. 2 hari saja. Maksudnya dia dalam keadaan musafir. Faham tak Alia? Musafir ni melebihi 2 marhalah kan? Belajar lah kan? Okey. Baik, bila bermusafir, dia tidak diwajibkan untuk solat Jumaat. Yang diwajibkan adalah bermukim dan bermustautin sahaja. Okay, faham tak Tantu kat tu? Okey, baik. Seterusnya adalah merdeka. Merdeka ni macam mana? Merdeka ni, dia merdeka ni adalah tidak ada ikatan ataupun tidak terikat dengan sistem perhambaan. Macam itulah apa mudah sekarang ni apa zaman sekarang mungkin tak ada orang hamba. Maksudnya hamba ni maksudnya zaman dulu adalah hamba abdi ni maksudnya kena kerja untuk kawan tu sebagai hamba, bukannya sebagai pekerja, sebagai hamba. Okey. Tidak diwajibkan untuk seorang tu walaupun dia dah ada syarat ni, 6 syarat ni, tiba-tiba dia ni adalah seorang hamba. Hamba kepada seorang. Dia tak boleh, maksudnya dia tak disyaratkan untuk solat Jumaat. Okey, faham tak tu? Okey, baik. Itu adalah syarat-syarat wajib solat Jumaat. Okey, ada 7 syarat. Okey, baik. Alia boleh sebut balik tak? Apa 7 syarat ni? Cuba baca balik. Lepas tu terangkan balik macam mana. Okay, Islam macam mana, balik macam mana. Okey, boleh cuba terangkan balik. Boleh tak? Faham tak? Okey, tak apa. Okey, dia mudah saja. Okey, tak apa. Yang ni kalau Alia tak boleh terang, tak apa. Lagi kita ulang balik masalah lah lagi. Okey, sekarang ni kita ada satu aktiviti. Okey, saya nak semua main lah kalau ada ni. 2 orang akan masuk. Alhamdulillah, ada juga. Okey, baik. Kita akan masuk game. Okey. Okey, baik. Kita ada game. Okey, cara dia mudah saja. Okey, pilih satu nombor dan dalam nombor tu ada soalan, sila jawab. Mudah saja kan? Okey, semua dah sedia nah? Okey, baik. Kita mulakan. Okey. Kita mulakan dengan Alia dulu. Alia sila pilih nombor. Pilih nombor. Nombor apa? 2. Nombor 2. Okey, baik. Okey, jemaah masjid tak solat Jumaat dulu sebelum 2 khutbah. Sebelum khutbah. Sah atau tak sah? Okey, yang ni sah kan? Okey, yang ni syarat sah ni. Baik. Yang ni syarat sah ni. Silap-silap. Okey, baik. Sekali lagi, Alia. Nombor apa? Nombor 1. 1, okey, baik. Permainan tak.
Okey, sekali lagi. Masa dah habis dah. Okey, tak apalah. Saya yang buka number lah. Okey, Islam merupakan bukan syarat wajib solat Jumaat. Betul atau salah? Salah. Ya. Okey, betul. Okey, seorang lagi. Buka mic. Okey, pilih number. 4. Nombor 4. Okey, baik. Okey, Datuk terlantar sakit di hospital. Adakah wajib bagi Datuk untuk solat Jumaat? Tidak. Tidak lah. Silap soalan. Silap soalan ni. Okey, tak apa. Okey, saya pula pilih nombor 11. Terdapat 2 masjid di dalam satu qaryah, adakah boleh untuk? Okey, yang ni syarat sah. Okey, tak apa. Kita masuk syarat sah pula nah. Okey, baik. Okey, yang tadi syarat wajib kan. Okey, minta maaf lah soalan dia bercampur-campur pula dengan syarat sah. Okey, baik. Kita masuk syarat sah pula. Okey, baik. Seorang lagi nama apa tau? Okey, seorang lagi Alia. Nama apa seorang lagi? Ikuan. Ikwan. Ikwan masuk bergemik dulu. Saya ingat Okey, baik. Syarat sah solat Jumaat. Kita ada 7 syarat sah solat Jumaat. Okey, yang pertama, didirikan di dalam binaan yang khusus seperti masjid. Okey, baik. Syarat sah dia, bila kita nak solat Jumaat, kita mestilah mendirikan solat Jumaat di dalam binaan yang khusus. Maksudnya macam mana? Ada satu binaan, ada satu wadah untuk kita solat. Wadah yang khusus. Contohnya masjid. Okey, baik. Seterusnya adalah bilangan jemaah yang cukup syarat tidak kurang daripada 40 orang termasuk imam dari permulaan khutbah sehingga selesai solat Jumaat. Okey, baik. Apa yang dalam basicnya, okey, kamu dua kena ingat, okey, syarat untuk solat Jumaat bilangan jemaah mesti cukup 40 orang. Okey, faham nah? Okey, kalau tak cukup tak boleh. Okey, ini untuk peringkat kamu pegang kata 40 orang syarat untuk sah solat Jumaat. Termasuk imam dari permulaan khutbah sehingga selesai solat Jumaat. Contohnya kalau ada 2 orang saja, imam dengan bilal saja. Boleh tak solat Jumaat? Tak boleh. Okey, untuk syarat 40 orang tak sah lah. Okey, baik. Tapi adalah perubahan-perubahan berdasarkan pemanhaj ataupun keadaan semasa ada perubahan. Tapi sekarang kamu pegang kata 40 orang jemaah baru boleh sembahyang Jumaat. Okey, baik. Seterusnya didirikan dalam waktu zuhur. Okey, Ikwan. Saya nak tanya Ikwan, boleh tak tiba-tiba lah masjid kat tempat kamu nak buat sembahyang Jumaat waktu subuh? Boleh tak? Tak boleh. Tak boleh lah kan. Dia kata syarat sah solat Jumaat pada waktu zuhur sahaja. Okey. Seterusnya tidak boleh didirikan 2 solat Jumaat pada satu tempat. Okey, Alia, apa yang kamu faham? Faham tak? Okey, baik. Dia mudah saja. Okey. Dalam satu karyah ataupun satu tempat kamu ni kadang-kadang ada banyaklah. Kadang-kadang ada 2 atau lebih masjid. Macam tempat saya ada 2 masjid. Sungguh ni. Masjid lama dengan masjid baru. Jadi, dalam sembahyang Jumaat tak boleh buat 2-2 masjid. Kena didirikan dengan satu masjid saja. Maksudnya bukan satu masjid macam mana? Maksudnya solat Jumaat tu. Solat Jumaat tak boleh buat 2 dalam satu tempat. Kena buat satu je solat Jumaat. Baru sah. Tak boleh buat dalam 2 solat Jumaat. Faham tak? Maksudnya, contohlah tempat kamu ada 2 masjid. Satu masjid saja yang boleh buat Jumaat. Cukup satu kali saja. Okey, seterusnya adalah didirikan secara berjemaah. Yang ni jelas lah. Okey. Kita perlukan imam, bilal, khatib dan sebagainya. Kita kena didirikan secara berjemaah. Boleh tak kalau kita buat seorang-seorang? Tak
Tak boleh. Sah lah tak boleh. Sebab dalam syarat sah dia kena berjemaah. Okay, seterusnya didahului dengan 2 khutbah. Ini adalah ini perbezaan antara semayang raya dengan semayang Jumaat. Kamu belajar atau semayang raya? Ya, dah kan? Okay, semayang raya perbezaan dengan semayang Jumaat. Semayang raya kita semayang dulu baru khutbah. Tapi semayang Jumaat kita khutbah dulu baru semayang. Tu pun kita ada 2 khutbah. Okay, adalah rukun-rukun semayang Jumaat. Kita baca khutbah, selawat apa semua tu, baru kita boleh semayang Jumaat. Okey, seterusnya belum didirikan solat Jumaat di qaryah yang sama sebelumnya. Yang ni syarat dia lebih kurang juga macam atas ni. Maksudnya syarat apa semayang Jumaat boleh buat sekali saja, tak boleh buat 2 kali. Contoh dia macam kalau qaryah kamu ni nak buat semayang Jumaat, okey pukul 2 contohnya. Tiba-tiba dia nak buat pula sekali lagi dalam pukul 3, tak boleh dah lah. Buat sekali sahaja. Okey, faham tak? Okey, Puan, faham tak? Faham. Ya, kau faham. Okey, cuba baca tengok. Saya dengar. Baca poin pertama, kedua dan ketiga. Didirikan di dalam binaan yang khusus seperti masjid. Bilangan jemaah yang cukup syarat tidak kurang daripada 40 orang, termasuk imam dari permulaan khatib khutbah sehingga selesai solat jemaah. Didirikan dalam solat Jumaat. Didirikan dalam waktu zuhur. Okey, baik. Itu adalah poin-poin dasar yang kamu kena faham lah untuk syarat sah solat Jumaat. Okey, banyak lagi sebenarnya pembahagian dia. Dalam 40 orang ni ada juga yang diistilahkan sebagai orang yang bermukim, tak termasuk 40 orang. Itu kamu akan belajar nantilah. Okey, untuk dasar kamu, untuk kamu yang berumur 11 tahun ni, cukuplah kamu faham 40 orang baru boleh sembahyang Jumaat. Banyak lagi cabang-cabang dia. Okey, baik. Alia cuba baca 4 poin ni pula. Tidak boleh didirikan 2 solat Jumaat pada satu tempat. Didirikan secara berjemaah. Didahului dengan 2 khutbah. Belum didirikan solat Jumaat di qaryah yang sama sebelumnya. Okey, baik. Okey, Ikuan pernah sembahyang Jumaat kan? Pernah tak? Nak? Tak pernah pergi? Pernah pergi tak sembahyang Jumaat? Jangan. Tapi lah tak pergi kot. Pergi tak lah? Tak. Lah tak pergi lah keadaan COVID ni kan. Okey, baik. Okey, Ikuan ingat tak? Sembahyang Jumaat, kita didahului dengan 2 khutbah kan? Okey, khutbah yang pertama macam mana? Bila khutbah pertama, bila khutbah kedua? Takkan tak tahu. Sembahyang Jumaat. Okey, khutbah pertama yang khatib membaca teks Melayu tu kan? Yang cakap Melayu tu. Okey, fahamkah tentang tu? Okey, diselangi dengan apa untuk khutbah kedua? Kita Bilal akan baca selawat. Betul tak, Ikuan? Betul. Okey, dan lepas tu khatib sambung khutbah kedua dengan bacaan doa. Betul tak? Okey, faham balik syarat sah solat Jumaat. Okey, 7 poin ni. Okey, untuk kamu ingat balik 7 poin ni. Yang pertama apa? Mendirikan dalam binaan khusus, bilangan jemaah 40 orang dalam waktu zuhur, tak boleh didirikan 2 solat Jumaat pada satu tempat. Okey, didirikan secara berjemaah dan seterusnya. Didahului dengan khutbah dan belum didirikan solat Jumaat di qaryah yang sama. Okey, baik. Itu adalah secara dasar untuk kamu faham syarat sah. Okey, baik. Kita beralih kepada aktiviti pengukuhan. Okey, tak apalah. Kita sambung yang satu lagi. Okey, baik. Seterusnya amalan-amalan sunat sebelum solat Jumaat.
Okey, baik. Nampak tak slide kamu? Slide yang saya tunjuk ni. Dengar? Kau tak dengar ni? Ingat. Okey, baik. Okey. Amalan sunat sebelum solat Jumaat. Okey, ni perkara-perkara yang sunat kamu buat sebelum solat Jumaat. Okey, yang pertama cuba baca. Okey, ada yang nak baca tak? Memotong kuku. Okey, yang kedua apa dia pula ni? Tu baca. Memotong atau Memotong mencabut. atau mencabut bulu-bulu di badan. Okey, kita clear, kita shave lah apa yang patut shave. Ni untuk orang yang keadaan macam tu lah. Seterusnya mandi. Mandi sunat Jumaat. Jumaat. Mandi solat Jumaat. Okey. Seterusnya Memakai pakaian terbaik. pakai pakaian terbaik. Okey, baik. Yang seterusnya Memakai anggota. memakai wangi-wangian. Okey, Memakai wangi. seterusnya Bersegera ke masjid. okey. Yang ketujuh, iktikaf. Iktikaf di dalam masjid. Yang ke-8, Solat sunat tahiyatul masjid. okey. Yang ke-9, banyakkan membaca. Banyakkan membaca Al-Quran, berzikir dan berselawat. Okey, dan yang terakhir, diam mendengar. Mendengar khutbah. Okey, ini adalah perkara-perkara sunat yang kamu harus faham. Perkara sunat ni macam mana? Okey, buat dapat pahala, tak buat rugi. Tak buat tak dapat pahala lah, tapi tak berdosa. Okey, yang pertama, okey, cuba kamu tengok. Yang 1, 2, 3 ni point dia nak cakap bersihkan diri. Betul tak? Memotong kuku, kita bersihkan kuku kita, bersihkan jari kita. Memotong atau mencabut bulu-bulu di badan, okay, kita bersihkan badan kita daripada bulu-bulu yang tak diperlukan. Dan seterusnya mandi. Okey, ini adalah perkara-perkara yang bersihkan diri. Okey, sunat untuk kita membersihkan diri. Okey, dan kita akan dapat pahala bila kita niat mandi sunat Jumaat. Okey, faham kan? Okey, seterusnya bila nak pergi masjid, kita kena pakai sunat lah. Pakai pakaian yang terbaik yang kita ada. Maksudnya apa? Baju yang paling elok, tu kita pakai pergi sembahyang Jumaat. Okey, seterusnya memakai wangi-wangian. Takkan nak pergi sembahyang Jumaat tak mandi kot. Tak busuk-busuk kot, mesti tak kan. Kita pakai wangi-wangian, kita pakai baju Melayu, kita pakai kepiah, kita pakai minyak wangi. Mana ada orang pergi sembahyang Jumaat peluh-peluh tak ada kan. Semua wangi-wangi. Dan seterusnya bersegera ke masjid. Kita tak boleh ralik-ralik. Dapat. Ni pukul berapa dah? Pukul 1 dah. Jom pergi masjid. Tak ada lah pukul 1.30 baru nak pergi. Sampai khutbah nak habis dah baru nak pergi. Tak boleh lah. Pergilah cepat-cepat. Faham lah? Okey, seterusnya iktikaf. Iktikaf ni macam mana? Faham tak iktikaf ni macam mana? Iktikaf ni, kamu masuk masjid, kamu niat iktikaf. Okey, saja aku iktikaf dalam masjid kerana Allah Ta'ala. Okey, dapat pahala. Kamu duduk dalam masjid je, kamu niat iktikaf. Dapat pahala. Okey, seterusnya solat sunat tahiyatul masjid. Okay, bila kamu masuk masjid, kamu akan tengok akan ada orang sembahyang sunat. Itu adalah solat sunat tahiyatul masjid. Solat sunat masuk masjid lah. Bila masuk masjid, kita buat solat sunat tahiyatul masjid. Dan seterusnya, banyakkan baca Al-Quran, berzikir dan selawat. Yang ni setiap hari sepatutnya kena buat. Tapi hari Jumaat, dijanjikan dengan pahala yang banyak lah. Okay, seterusnya, diam mendengar khutbah. Mana boleh bercakap. Tak boleh menghilangkan pahala Jumaat. Betul ya tak? Ikuan pernah dengar kan ayat tu kan? Khatib pindah tersebut kan? Taklah kamu diam dan jangan bercakap-cakap semasa khatib baca khutbah kan? Ini adalah amalan sunat solat Jumaat. Okey, baik. Itu adalah
amalan-amalan sunat sebelum solat Jumaat. Okey, kita ada aktiviti sikit. Okey. Baik. Kamu nak main yang okey, perkara sunat terus lah. Okey, baik. Game dia mudah saja. Okey, benar atau palsu sahaja. Okey. Baik. Okey, Alia jawab dulu. Memakai pakaian elok dan bersih. Okey, sunat benar atau palsu? Benar. Okey, baik. Seterusnya Ikuan. Memotong kuku benar atau palsu? Benar. Okey, baik. Allah. Okey, seterusnya. Membaca Al-Quran. Sunat dah. Benar. Okey, baik. Seterusnya iktikaf. Benar atau palsu? Benar. Benar. Okey. Mengganggu jemaah lain. Benar atau palsu? Palsu. Palsu. Okey. Berlari-lari di dalam masjid. Palsu. Kena cepat. Tak boleh lambat-lambat. Mandi sunat Jumaat. Benar. Benar. Okey, baik. Okey, itu sahaja untuk game hari ini. Okey, baik. Okey, itu adalah perkara-perkara sunat. Okey, ada game satu lagi. Aku tak sempat pula. Masa dah habis dah. Okey, baik, tak apa. Itu sahaja untuk hari ini. Baik, saya nak tanya kamu ada soalan tak nak tanya apa-apa? Kalau kamu ada soalan, saya bagi peluang untuk kamu tanya. Ada tak Alia? Aku tak faham macam mana nak solat ke apa. Ikuan faham? Faham. Faham dah, no? Okey, baik, tak apa. Okey, setakat itu sahaja kelas hari ini. Sabar, saya cakap sikit. Okey, baik. Itu sahaja kelas untuk hari ini. Okey, ingat balik poin-poin kita. Syarat sah macam mana, syarat wajib macam mana. Okey, syarat wajib lelaki berakal, Islam, baligh, merdeka, sihat tubuh badan. Okey, ingat balik nah. Kalau tak faham, rujuk balik buku teks muka surat 120 ke 121. Rujuk balik. Okey, syarat sah dia macam mana? Okey, ingat balik. Syarat sah dia bilangan jemaah berapa orang? 40 orang. Didirikan dalam waktu apa? Waktu zuhur. Ingat balik Ikuan ah. Okey, didahului dengan 2 khutbah dan sembahyang secara berjemaah. Tak boleh sembahyang seorang. Okey, banyak lagi. Okey, baik. Ingat balik kalau kamu tak jelas, kamu boleh buka buku teks. Buka surat 120 tak silap. Okey. Baik. Okey, nanti kamu baca balik, ingat nah. Okey, amalan-amalan sunat boleh amalkan. Okey, perempuan boleh amalkan tak? Amalan-amalan sunat? Alia. Boleh. Awak tak boleh pula mandi apa, motong kuku apa. Okey, tak jatuh pada lelaki saja, perempuan pun boleh. Kita bersama masjid apa semua ni. Tapi disyaratkan diwajibkan untuk lelaki sahaja. Okey, sunat-sunat ni lelaki perempuan boleh buat, motong kuku, mandi sunat, apa semua ni. Okey, baik. Berselawat ni. Alia boleh buat selawat. Okey, pastikan apa yang kamu belajar hari ini kamu amalkan untuk kemudian hari ini. Nah, baca Quran, selawat, potong kuku. Okey, baik. Itu sahaja kelas untuk hari ini. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Okey, baik.